Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung bacaan kitab Fiqh Sirah. Tajuk Perjalanan Rasulullah yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki yang halal. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, Rasulullah mengikut bapa saudaranya Abu Talib pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Syam sekarang ni kita sebut sebagai Syria. Maka sampailah di sebuah tempat, tak sampai lagi ke tempat berniaga ni, dalam perjalanan tu singgah di sebuah tempat, nama tempat tu di Basra. Bertemulah dengan seorang paderi yang namanya Buhairah. Buhairah ni seorang yang alim, tahu tentang kitab Injil dan pakar dalam agama Nasrani ataupun Kristian. Mereka pun berbual, dia tengok Nabi Muhammad ni, dia nampak kepelikan dan dia tertarik dengan Nabi Muhammad. Lalu paderi ini bertanya kepada Abu Talib. Dia tanya, budak ni anak tuan ke? Abu Talib pun jawab, ya. Dia tak panggil anak saudara, sebab biasalah, sebab anak saudara pun kita panggil anak juga. Lalu Buhairah beritahu bapa budak ni mungkin dah meninggal. Abu Talib pun jawab, ya. Inilah anak saudaraku. Bapaknya dah meninggal semasa dia masih lagi dalam perut mak dia. Maka paderi ini beritahu, betul apa yang kau beritahu, kerana segalanya telah pun disebut dalam kitab Injil. Dan saya ingin memberi nasihat supaya bawalah balik dia pulang segera. Jangan bagi nampak orang-orang Yahudi, kerana nanti boleh terancam nyawa dia. Anak saudara kamu ni nanti, di masa akan datang, dia akan membawa suatu perkara yang besar dan agung. Maka Abu Talib pun bawalah Rasulullah ni balik semula ke Mekah. Kemudian Rasulullah pun terus meningkat remaja. Rasulullah pun bekerja. Antara pekerjaan Rasulullah ialah menternak kambing, mengembala kambing. Rasulullah pernah bercerita dalam riwayat Bukhari, dahulu aku pernah menternak kambing penduduk Mekah dengan upahnya beberapa karat sahaja. Karat tu ialah nilai duit pada masa itu. Allah telah jaga Rasulullah. Walaupun pada zaman remaja, Rasulullah juga nak pernah pergi berhibur. Pernah Rasulullah menceritakan, pada suatu kali Rasulullah pun dia nak pergi berhibur ataupun nak pergi ke majlis keramaian. Rasulullah minta ada seorang pemuda lain minta tolong untuk jagakan kambing. Maka sementara Rasulullah hendak pergi melihat-lihat di kota Mekah, pemuda itu sanggup untuk jaga kambing Rasulullah. Kata Rasulullah, aku pun keluar sehingga sampailah ke rumah pertama di kota Mekah, dan di situ aku lihat ada permainan, ada bunyi-bunyi. Aku pun tanya, orang pun beritahu bahawa itulah ada majlis keramaian dan pesta. Aku pun duduk hendak mendengar, tapi Tuhan telah menulikan, aku tak dapat dengar pun. Dan kemudiannya aku terlena, dan bila aku terjaga semula, matahari dah memancar ke mukaku. Dah hari siang dah. Aku pun balik semula. Lalu pemuda kawan Rasulullah tadi bertanya, macam mana keluar tadi? Aku pun menceritakan apa yang telah berlaku sebenarnya. Dan di suatu malam yang lain, sekali lagi aku meminta supaya membenarkan aku keluar seperti dahulu, tetapi sebaik saja sampai ke Mekah, terus berlaku perkara yang sama seperti dulu. Selepas itu aku tidak mencuba lagi. Hadis ini diriwayatkan daripada riwayat Muslim. Pengajaran dan renungan yang boleh kita ambil daripada kisah ini ialah peristiwa Rasulullah bertemu dengan paderi Buhairah semasa dalam perjalanan ke Syam. Cerita itu membuktikan kepada kita bahawasanya kisah hidup Nabi Muhammad ni orang Yahudi dan Kristian, Yahudi dan Nasrani ni dah tahu dah. Sebab dah disebut dalam kitab Taurat dan Injil sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad lagi dah cerita. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 146, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kepada mereka kitab, yakni Taurat dan Injil, mereka ini mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Kemudian seterusnya, Rasulullah ni bekerja. Maknanya bukan duduk goyang kaki sahaja, tetapi bekerja. Maka galakan untuk kita ini bekerja mencari pekerjaan. Dan hikmahnya ialah pekerjaan yang paling baik ialah
hasil daripada perusahaan sendiri, ataupun bahasa moden boleh kita sebut sebagai usahawan. Kerana usahawan ni tidak terikat, tak bergantung dengan orang, dia boleh usaha dia banyak, dia dapat banyak. Usaha sikit, dia dapat sedikit, dan dia tidak meminta-minta kepada orang yang lain. Kemudian lagi ialah Nabi Muhammad tetap manusia biasa, yang mana ada sifat-sifat ataupun naluri-naluri sama macam manusia yang lain. Tetap inginkan hiburan, kesenangan dan bersukaria. Kemudian Allah memelihara Nabi Muhammad dan memaksumkannya, iaitu terpelihara daripada sebarang aktiviti yang tak elok. Jadi, kalaulah Rasulullah dahulu semasa mudanya sebelum mendapat wahyu pernah terlibat ataupun pergi ke tempat-tempat yang lara, maka akhirnya nanti orang kata, oh dulu Muhammad dulu masa muda dia pergi juga berhibur. Kan dulu begini. Jadi tak boleh nak bercerita. Maka sebab itu juga kita selaku pendakwah berusaha untuk mengelokkan kehidupan peribadi kita. Dan mungkin kalau sebelum daripada ni, ada orang mungkin pada zaman muda dia, zaman dulu-dulu ada zaman gelap ataupun peristiwa-peristiwa yang tak elok dia, maka kalau yang perlu dia silentkan, dia tak perlu cerita kepada orang ramai, kerana boleh mengurangkan sikah kepercayaan orang terhadap dia. Dia dah jadi ulama, tapi masa muda-muda dulu mungkin biasalah, ada zaman kegelapannya. Jadi zaman-zaman dulu tu ada benda-benda yang mungkin tak sesuai dah untuk dia ceritakan, kerana dibimbangi akan menghilangkan rasa sikah orang terhadap dia. Jadi itu saja, wallahu a'lam bisawab.